Selamat datang ke YouTube channel Teacher Veron. Pada hari ini, Teacher ingin membawa anda mempelajari satu topik yang menarik, iaitu sistem pencernaan manusia. Diharapkan beberapa tips dan cara mudah belajar yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda membantu anda memahami sistem pencernaan manusia dengan baik. Jom! Apakah yang pelajar perlu kuasai dalam pencernaan manusia? Pertama, pelajar dapat melabel struktur pencernaan manusia dan menyatakan fungsinya. Pelajar dapat mengaitkan struktur pencernaan dengan enzim pencernaan. Pelajar dapat menerangkan proses pencernaan karbohidrat, protein dan lipid, serta pelajar mampu mengaitkan fungsi hati dan pundi hempedu dalam pencernaan manusia. Pencernaan merupakan proses pemecahan dan penguraian molekul makanan yang besar dan kompleks kepada molekul yang lebih ringkas. Mengapakah molekul yang bersaiz besar perlu diuraikan kepada molekul yang lebih ringkas? Ini supaya molekul tersebut dapat diserap ke dalam sel. Apakah antara makanan yang perlu kita cernakan menjadi molekul yang lebih ringkas? Antaranya adalah karbohidrat, protein dan juga lipid. Pencernaan terdiri daripada pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Pencernaan fizikal merupakan proses mekanikal yang berlaku dalam pencernaan. Antaranya adalah pengunyahan makanan. Tindakan gigi menghancurkan makanan dan menjadikan makanan bersaiz lebih kecil untuk mudah ditelan. Proses peristalsis yang berlaku sepanjang esophagus. Lihat bagaimana pengecutan dan pengenduran otot esophagus menolak makanan menuruni esophagus. Tindakan peristalsis otot perut menggaulkan makanan dan menjadikan makanan separa cair. Pencernaan kimia pula melibatkan proses kimia yang melibatkan tindakan enzim. Di sini pencernaan yang sebenar berlaku, di mana molekul atau makanan yang bersaiz besar diuraikan kepada molekul yang lebih ringkas. Bagaimanakah pencernaan kimia dibantu oleh pencernaan fizikal? Contohnya, pengunyahan makanan. Tindakan gigi yang menghancurkan makanan dan menjadikan makanan tersebut bersaiz lebih kecil. Ini menambahkan luas permukaan makanan tersebut untuk dicernakan oleh enzim. Ini adalah sistem pencernaan manusia yang terdiri daripada pelbagai organ pencernaan dan struktur pencernaan. Antaranya adalah mulut, kelenjar air liur, esophagus, perut, hati, pundi hempedu, duodenum, pankreas, usus besar, ileum, rektum dan juga dubur. Duodenum dan ileum merupakan sebahagian daripada usus kecil. Selanjutnya, kita belajar tindakan enzim dalam proses pencernaan. Pencernaan kimia bermula di mulut. Kelenjar air liur merembeskan air liur yang mengandungi enzim amilase. Apakah fungsi enzim amilase? Enzim amilase menguraikan kanci kepada maltosa.
Penguraian kanji kepada maltosa merupakan proses hidrolisis, iaitu menggunakan air. Ini adalah persamaan perkataan yang boleh kita tulis untuk menerangkan proses pencernaan. Jadi, satu kesimpulan yang boleh kita buat di sini adalah di mulut pencernaan hanya melibatkan pencernaan makanan jenis kanji, disebabkan oleh kehadiran enzim amilase. Makanan jenis lain, contohnya protein dan juga lipid, akan disalurkan ke bahagian pencernaan seterusnya untuk dicernakan. Antara permasalahan yang berlaku pada pelajar sewaktu menjawab soalan berkaitan dengan pencernaan adalah ketidakarifan pelajar menggunakan istilah yang betul dalam menerangkan proses pencernaan dan menyebabkan pelajar hilang markah. Contoh soalan. Roti mengandungi kanji. Terangkan peranan kelenjar air liur dalam pencernaan roti di mulut. Ini adalah contoh jawapan yang lemah. Kelenjar air liur menghasilkan amilase air liur yang memecahkan kanji kepada maltosa. Dapatkah pelajar mengenal pasti apakah antara istilah yang kurang tepat di sini yang menyebabkan pelajar kehilangan markah? Ya, istilah menghasilkan merupakan istilah yang salah. Ini adalah kerana enzim pencernaan merupakan contoh enzim luar sel, yang mana enzim tersebut dihasilkan di dalam sel dan dirembeskan keluar menggunakan vesikel rembesan. Maka, istilah yang betul dalam kita menerangkan enzim adalah merembeskan. Maka kelenjar air liur merembeskan amilase air liur, bukannya kelenjar air liur menghasilkan amilase air liur. Istilah kedua di sini yang salah adalah memecahkan. Tindakan enzim merupakan satu tindak balas. Memecahkan merupakan satu kerja yang merujuk kepada fizikal. Jadi, perkataan atau istilah yang betul di sini adalah urai atau hidrolisis. Contoh, amilase air liur menguraikan kanji kepada maltosa ataupun amilase air liur menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Ini adalah jawapan yang baik. Berlaku di perut. Permukaan perut mempunyai sel epitelium yang telah diubah suai menjadi kelenjar Gaster. Kelenjar Gaster merembeskan jus Gaster yang mengandungi enzim pepsin, enzim renin dan juga asid hidroklorik. Di sini cikgu ada satu tips mengingat yang mudah untuk kita menerangkan pencernaan yang berlaku di perut. Mari kita lihat. Konsep 4P untuk menerangkan pencernaan di perut. 4P. P untuk perut, P untuk pepsin, P untuk protein, P untuk polipeptida. Kelenjar Gaster di perut merembeskan enzim pepsin yang menguraikan protein kepada polipeptida. Konsep 4P. Selain daripada enzim pepsin, jus Gaster juga mengandungi enzim renin. Apakah fungsi enzim renin? Enzim renin menukarkan protein susu larut yang disebut sebagai kasinogen kepada protein susu tak larut, kasin,
Ini penting supaya protein tersebut dapat dicernakan atau diuraikan kepada polipeptida oleh enzim pepsin. Ini salah satu contoh di mana situasi ini berlaku adalah sewaktu bayi meminum susu. Protein yang ada di dalam susu tersebut merupakan karsinogen, iaitu protein susu larut yang perlu ditukarkan kepada protein susu tak larut oleh enzim renin. Barulah protein tersebut dapat dicernakan. Fungsi asid hidroklorik dalam jus kester pula adalah untuk menyediakan medium berasid untuk tindakan enzim pepsin dan renin, yang mana pH optimum bagi enzim pepsin dan renin ini berada dalam pH berasid. Asid hidroklorik juga membantu membunuh mikroorganisma serta menghentikan tindakan amilase air liur dari mulut. Pencernaan kimia seterusnya berlaku di duodenum. Pencernaan di duodenum dibantu oleh organ seperti pankreas. Pankreas merembeskan jus pankreas yang mengandungi enzim lipase, enzim amilase pankreas dan enzim trypsin yang dirembeskan ke duodenum. Lihat anak panah. Dari pankreas, jus pankreas dirembeskan ke duodenum. Jadi pencernaan berlaku di duodenum, bukannya di pankreas. Ini juga adalah salah satu miskonsepsi daripada pelajar. Enzim adalah dari pankreas tetapi dirembeskan ke duodenum. Terdapat 3 enzim untuk dihafal oleh pelajar. Jadi di sini cikgu ada satu tips mengingat yang mudah untuk pelajar menghafal dan mengingat enzim-enzim yang terdapat di dalam jus pankreas. Kita gunakan konsep LUT. L untuk lipase, A untuk amilase, T untuk trypsin. Tahukah anda siapa LUT? LUT merupakan kartunis yang sangat terkenal di Perak yang banyak menghasilkan komik. Kenali beliau dengan melayari internet ataupun membeli buku-buku komik. Mari kita lihat tindakan enzim-enzim ini dalam proses pencernaan di duodenum. Enzim lipase menguraikan lipid kepada asid lemak dan juga gliserol. Asid lemak dan gliserol merupakan molekul yang terringkas bagi lipid. Lipid merupakan satu molekul yang sangat besar. Pencernaan lipid juga dibantu oleh hati dan juga pundi hempedu. Hati menghasilkan hempedu dan disimpan dalam pundi hempedu serta disalurkan ke duodenum melalui ductus hempedu. Hati menghasilkan hempedu dan disimpan dalam pundi hempedu serta disalurkan ke duodenum melalui ductus hempedu. Di sini wujud satu miskonsepsi daripada pelajar yang mana pelajar lebih suka memilih pundi hempedu sebagai tempat penghasilan hempedu. Bagaimana kita hendak mengurangkan kesilapan pelajar dalam memilih jawapan ini? Teacher ada satu lagi tips mengingat yang ringkas, iaitu konsep double H. H untuk hati, H untuk hempedu. Hati menghasilkan hempedu. Hati hasil hempedu. Fungsi hempedu adalah untuk menyediakan medium beralkali untuk tindakan enzim-enzim di duodenum. Hempedu juga menetralkan asid dari perut. Hempedu mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid menjadi titisan kecil. Seperti yang telah teacher terangkan tadi, lipid merupakan satu molekul yang sangat besar. Jadi, lipid
perlu dipecahkan menjadi titisan yang lebih kecil. Ini menambahkan luas permukaan lipid untuk tindakan pencernaan oleh enzim lipase. Selain itu, lebihan kanji yang tidak dicernakan seterusnya akan dicernakan dan diuraikan kepada maltosa oleh enzim amilase pankreas pula. Manakala enzim tripsin menguraikan polipeptida kepada peptida, meneruskan proses pencernaan protein. Pencernaan kimia berakhir di ileum. Dinding ileum merembeskan jus usus yang mengandungi enzim-enzim berikut: enzim maltase, sucrase, laktase, lipase dan erepsin. Banyaknya enzim untuk dihafal. Jangan risau, cikgu ada tips mengingat seterusnya, iaitu menggunakan akronim. Akronim yang telah cikgu bina di sini adalah MAK suka laksa lemak arin untuk menghafal enzim-enzim yang terdapat di dalam jus usus. Maltase menguraikan maltosa kepada glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat teringkas. Maka di sini pencernaan kanji telah pun tamat. Enzim sucrase menguraikan sukrosa kepada glukosa dan juga fruktosa. Sukrosa banyak terdapat di dalam tebu. Jadi sekiranya anda makan tebu, sukrosa yang ada di dalam tebu perlu diuraikan kepada glukosa dan fruktosa oleh enzim sucrase. Enzim laktase. Enzim laktase menguraikan laktosa kepada glukosa dan juga galaktosa. Laktosa adalah karbohidrat yang ada di dalam susu contohnya. Jadi sekiranya anda minum susu, laktosa yang ada di dalam susu perlu diuraikan kepada glukosa dan juga galaktosa. Lipase menguraikan lipid yang belum dicernakan kepada asid lemak dan juga gliserol. Manakala enzim erepsin meneruskan pencernaan protein di mana enzim erepsin menguraikan peptida kepada asid amino. Asid amino merupakan molekul yang teringkas bagi protein. Jadi di sini pencernaan protein juga telah tamat. Jadi untuk mendapatkan satu gambaran keseluruhan proses pencernaan, mari kita bina satu carta alir untuk membantu kita melihat gambaran ringkas proses pencernaan. Pencernaan kanji. Kanji perlu diuraikan kepada maltosa, seterusnya kepada glukosa. Glukosa merupakan molekul teringkas bagi karbohidrat. Dan ini memerlukan dua enzim iaitu amilase dan maltase. Prosesnya berlaku di mulut, duodenum dan juga ileum. Manakala pencernaan protein pula melibatkan 4. Protein perlu diuraikan kepada polipeptida dan seterusnya kepada peptida dan peptida diuraikan kepada asid amino. Ini melibatkan 3 enzim dan 3 tempat pencernaan iaitu perut, duodenum dan juga ileum. Manakala pencernaan lipid pula, lipid diuraikan kepada asid lemak dan juga gliserol oleh enzim lipase yang terdapat di duodenum dan juga ileum. Jika dilihat di sini, duodenum menjadi salah satu tempat pencernaan yang penting. Pencernaan kanji melibatkan duodenum, pencernaan protein melibatkan duodenum dan juga pencernaan lipid melibatkan duodenum. Jadi duodenum merupakan salah satu tempat pencernaan atau bahagian pencernaan yang penting untuk kita belajar dan
fahami. Itu saja yang ingin saya kongsikan bersama anda mengenai sistem pencernaan manusia. Diharapkan tips dan cara mudah belajar yang telah saya kongsikan membantu anda sedikit sebanyak untuk mempelajari topik ini. Subscribe, like dan juga share sekiranya video saya membantu. Teruskan bersama saya dalam video seterusnya berkait dengan teknik menjawab soalan berkaitan dengan pencernaan manusia. Jumpa lagi. Bye.